Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, naik ke pentas bagi menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Amir Hamzah dan Datuk Dr. Naim, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri Ramanan, Saudara Tan Sri Zam Zairani, banyak situ. Presiden dan pengurusan Maybank, rakan-rakan saya muliakan. Saya ucap setinggi tahniah selain dari kesyukuran kerana dapat bersama dengan keluarga Maybank untuk bukan saja mendengar tetapi turut bangga kerana prestasi dan kejayaan Maybank di Malaysia dan di rantau ini. Maybank merupakan suatu instrumen ataupun institusi kewangan gergasi dan telah melakar sejarah bersama dengan perkembangan ekonomi negara kita. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, tunggak kekuatan ekonomi juga pada keupayaan, kekuatan, kelestarian institusi keuangannya. Dan kita ikuti perkembangan Maybank dan pengurusannya tahu saya selalu memberikan beberapa penegasan, tapi saya terpaksa akui bila ada prestasi yang membanggakan, ini termasuk kepantasan Maybank untuk mengikuti perkembangan semasa, menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang lebih canggih dan semasa, mematuhi peraturan-peraturan yang ketat sama ada diawasi oleh Bank Negara atau mengikut Basel. Dan ini dengan rekod dan prestasi ini memberi keyakinan bukan saja kepada rakyat yang memanfaatkan tetapi juga kepada pelabur. Kerana inovasi yang disebut daya cipta, pengenalan baru ini mencabar dan kita tidak boleh tunggu dalam kerangka pemikiran lama. Sering saya tegaskan tentang permasalahan negara kita dalam apa yang disebut pasca normal. Kita hidup dalam keadaan pasca normal, post normal times. Dan saya dah minta pendengar dan khalayak banyak dah hafal apa dia ciri post normal times itu. Dia chaos, kompleks dan full of contradictions. Ya. Dia tidak ada satu pendekatan biasa. Dan dengan transformasi digital, dengan permasalahan politik dan peperangan bersama ada Ukraine, Russia dan serangan ganas rejim Zionis Israel di Gaza dan ketegangan di beberapa daerah lain, cabaran iklim yang dahsyat, permasalahan penghijrahan rakyat, jutaan orang, massive migration, ini yang menyebabkan bahawa isu itu chaotic, complex and full of contradictions. Dan masalahnya itu tidak satu. Dia memerlu dan menuntut kita membuat perubahan cara yang paling pantas cepat. Yang disebut pace untuk melakukan dan effect change and reform tidak boleh dalam standard lama. Kerana masalah-masalah ini berlaku semua semasa. Kita nak tunggu perang selesai, kita nak tunggu reda masalah cabaran iklim atau nak tunggu digital transformation yang pesat, semuanya berlaku dalam masa yang sama yang disebut simultaneity. Dia semuanya berlaku dalam keadaan sama. Ia menuntut pengurusan
yang peka. Saya selalu gurau dalam politik ni, banyak yang peka. Tapi yang saya maksudkan peka. Nasib baik Tan Sri dan pengurusan di Maybank ni ramai yang peka. Maknanya, kalau betul kita mau jadikan institusi gergasi ini hebat, dikagumi dan menjana pertumbuhan dan menarik minat pelaburan dan juga kepantasan kelajuan peningkatan operasi dan juga keberhasilan bank, ini menunjukkan kita harus mengambil langkah-langkah itu segera. Saya tidak pernah menjadi banker, jadi saya tidak boleh mengajar saudara. Tapi saya ikuti dari dekat, puluhan tahun lamanya. Dan saya tidak boleh nafikan, walaupun saya terdiri daripada orang yang selalu lebih kritis, lebih mendesak supaya sesuatu berlaku dengan lebih baik, tidak sabar untuk melakukan perubahan dan keras terhadap penyelewengan dan rasuah. Saya salute kepada pengurusan Maybank kerana mencatat yang baik. Tetapi demikianlah keadaannya dalam post-normal times. Cabarannya besar, cabarannya mendesak, dan cabarannya menuntut pengurusan yang sangat peka dan mau melakukan perubahan dengan pantas. Kerana cabaran itu berlaku dalam masa yang sama, yang saya sebut tadi, simultaneity. Dan ini terserah pada saudara, sama ada kepakaran dalaman atau luaran untuk menjadikan Maybank ini sebagai gergasi dari institusi keuangan yang kita sama-sama banggakan dan boleh menjana pertumbuhan ekonomi. Dan saya tegaskan sekali lagi bahawa tunggak dalam sistem ekonomi negara itu juga institusi keuangan. Dan kalau institusi keuangan itu gagah perkasa dan diyakini, ia akan membantu perhatian dan keyakinan rakyat dan pelabur sama ada domestik atau luar negara. Seperkara lain yang terkait dengan isu kepantasan, kecekapan dan keupayaan pengurusannya mengurus adalah keprihatinan terhadap nasib pekerjanya dan program-program yang selari dengan tuntutan negara. Dalam ekonomi madani, kita gariskan beberapa keutamaan. Dia termasuk keutamaan dalam bidang yang saya sebut yang relevan hari ini tentang PMKS. Dan sekali lagi terima kasih kerana pembiayaan keseluruhannya itu mencecah 44 bilion ringgit. Ini bukan jumlah kecil. Ya. Tetapi dalam program madani ini, kita juga tekankan tentang masalah apa yang disebut security makanan. Ya. Bagi yang waras, jadi walaupun dalam dunia ini ramai juga tidak waras, yang waras kalau orang itu tidak munasabah bagi negara yang subur tanahnya, tetapi import makanan dan berkaitan dengan barang makanan itu yang mencecah sehingga 60, kalau ikut perkiraan keseluruhannya sehingga 70 bilion ringgit. Dan ini suatu hal yang disebut dilakar dalam agenda ekonomi madani yang menuntut bank untuk memberikan perhatian dalam jurusan ini. Bagaimana mungkin kita gerakkan melalui skim, bukan sekadar pinjaman. Ini sekali lagi, ini nampak puji banyak Maybank belah ini. Jamuan tak tahu apa dia lagi. Tapi ini suara nasib baik. Ini Menteri Keuangan dan Perdana Menteri yang paling tidak boleh disogok hanya dengan makanan kecil. Yang lain tak mungkin jalan.
Karena kita dah istihar perang tentang orang-orang yang menyalahgunakan kuasa dan menggondol kekayaan secara haram. Baik, ini maknanya jurusan yang disebut security makanan. Yang kedua, dalam ekonomi madani kita sebut tentang peralihan tenaga. Ya. Energy transition. Ya. Kerana kita ada cadangan tentang sama zero carbon atau tidak, ya, tapi soalnya mesti ada langkah-langkah segera, dan langkah-langkah ini akan berhasil dengan upaya semua pihak, ya, kerajaan, kementerian-kementerian dan institusi keuangan, utamanya Maybank yang harus I'm stressing Maybank in front of many other bankers because they are supposed to take the lead. Anything goes wrong, the focus and the blame goes to Maybank. Jadi dalam peralihan tenaga atau energy transition, ya, juga memerlukan dana yang besar. Green energy, hydrogen dan solar seperti mana rencana-rencana yang akan dikendali oleh domestic enterprise. Berikutnya ialah tentang apa yang disebut transformasi digital, digital transformation. Dan digital transformation itu menuntut kita cepat nantinya. Baru-baru ini bila saya gesa supaya dipastikan universiti-universiti mengadakan atau memperkenalkan AI, saya bagi tumpuan AI ini bukan Anwar Ibrahim, artificial intelligence. Banyak yang sindir saya, Anwar ni tak habis-habis, AI dah jemu dengar. Masuk Amir Hamzah, dia kata boleh tiap. Jadi AH. Jadi saya luluskan peruntukan untuk fakulti AI. Baik. Tetapi dia tidak akan bermakna kalau AI itu diajar di universiti dalam skim dan pelaksanaan cara dulu. Dia bawa kepada kertas kerja, bawa kepada fakulti oleh dekan, bawa kepada board of studies, bawa kepada majlis universiti, kemudian patah balik kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, okey, kaji balik. Jadi mengambil masa 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita harus faham tentang saya yang sebut tadi tentang post-normal times. Bahawa pelaksanaan itu dalam proses yang mesti cepat dan mesti menyeluruh. Kerana pace of change itu dah terlalu unprecedented dan segera. Saya percaya bank pun harus begitu. Apakah bank harus menunggu hasil latihan dari universiti? Jawabnya ya. Tetapi keupayaan bank juga adalah untuk melatih seperti mana telah dilakukan. Itu berdasarkan laporan Tan Sri tadi. Saya belum tengok secara terperinci, tapi saya percayalah in good faith. Ya, maknanya ada jenis-jenis latihan untuk menentukan tahap kemahiran dan kepakaran AI itu yang mengatasi keupayaan universiti dalam keadaan biasa. Saya berjumpa punya Infineon, Nvidia, Google, Amazon. Infineon yang di Kulim High Tech, ya. Malah juga Geely, Proton. Semuanya mengatakan bahawa program latihan kita itu baik, jurutera yang dihasilkan oleh universiti itu membanggakan, tetapi tanpa kecuali semuanya menyatakan perlu ada tumpuan kerana kekurangan niche, the higher end expertise and level of sophistication among our graduates and engineers and IT experts. Ya. Apa dia? Dia itu bidang terkini dan tercanggih. Nah, ini saya nak gesa supaya Maybank terus memberi penekanan ini selain daripada sinergi yang boleh dilakukan bersama universiti. Jadi dalam 3 bidang ini saya harap
kalau melihat dan menghadam ekonomi madani, tentang food security, tentang transisi tenaga dan transformasi digital yang juga mengambil kira peranan SME. Jadi, saudara-saudari, saya faham pada hari ini kita juga akan bersama dengan Maybank untuk memperkenalkan SME Hub ini. Ya. Kerana seperti mana kita tahu peranan SME ini, walaupun bunyi SME tapi peranannya domestik dan juga di peringkat global itu besar. Dan ada andaian yang mengatakan, ya, kalau kita lihat umpamanya dalam plan perindustrian baru 2030 sampai mana dari sekarang sehingga 2030 yang disebut National Industrial Master Plan, New Industrial Master Plan, itu penekanan SME itu lebih besar. Ya. It is probably the first real emphasis and support and endorsement to the role of SMEs that has happened even compared to the past industrial master plans. This is because we do recognize the importance of SMEs and the fact that we have largely ignored their importance and significance, and the failure or probably limited support given to the SMEs. Jadi saya hargai apa yang dilakukan oleh SME, oleh ikhtiar atau inisiatif Maybank, termasuk cadangan tentang Maybank Halal Solutions. Itu garanti halal lah, Tan Sri. Kerana potensinya tinggi. Ada yang mengatakan 200,000 PKS dari industri halal. 138,000 daripada 200,000 itu adalah pelanggan Maybank. Biar betul. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa plan induk industri halal itu kita hadam dan memberi perhatian. Itu sebabnya saya fikir mengapa Dr. Muhammad Naim ada di sini. Jadi sekali lagi lah saya nak ucapkan terima kasih, ya, kerana saya gariskan beberapa penekanan 3 isu besar dalam kerangka ekonomi madani dengan penekanan terhadap SME dan juga halal, dan keperluan kita untuk terus memperkenalkan, ya, beberapa ikhtiar baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Tetapi saya tertarik kerana istilah insan ini, ya, kerana istilah insan dalam kerangka madani sangat penting. Saya kadang-kadang kalau sebut insan, kadang-kadang sebut manusiawi. Maknanya ekonomi manusiawi. Salah seorang pakar ekonomi terkemuka, pemikir Indonesia, dia pernah sebut dalam karya dia tentang dimensi manusiawi dalam pembangunan. Jadi selalu bergurau, bankers ni dia kurang prihatin tentang kemanusiaan. Itu dulu kan, itu dulu. Tapi nampak dari ucapan tadi dan beberapa ikhtiar dan inisiatif serta instrumen-instrumen baru, nampak bank-bank kita nampak lebih prihatin tentang sama ada saya kata nasib masalah pekerja, OKU, B40. Saya kadang-kadang gurau saya dengan marah. Saya kata kalau saya datang tu semua bercakap pasal B40 dengan OKU. Tapi kalau sudah ada dalam program itu, maka saya yakin. Dan untuk Maybank, saya sekali ucap terima kasih, memang ada dalam program telah jalankan. Terima kasih. Ini kenapa? Apakah kritikan kita tentang ini akhirul kalam dengan bimbang? Saya pernah jadi profesor, itu ada kuliah ada panjang. Akhirul kalam, ya.
apa dia kritikan kita yang sangat berkesan dalam apa yang kita sebut unbridled capitalism. Sikap penguasaan pemodal yang tidak ada had dia. Keuntungan tanpa manusiawi atau keinsanan. Itu di antara kritikan itu menyebabkan disconnect, kesenjangan di antara elit keuangan dengan kegelisahan rakyat. Kalau peringkat awal Maybank dulu, Malayan Banking masa itu permasalahan rakyat, petani, B40 itu bukan perkiraannya. Tetapi keadaan sudah berubah, kesedaran, keprihatinan yang menuntut kita memikirkan hal-hal yang sedemikian. Dan ini bagi saya sangat relevan. Kalau tidak ada instrumen keuangan baru tetapi menyebabkan kesenjangan kian melebar. Kita perkenalkan digital transformation. Kalau kita tidak waspadai, ia akan menyebabkan kesenjangan lebih melebar. Kerana digital teknologi itu akan dikuasai oleh elit, oleh orang-orang yang senang berada, tetapi yang miskin bandar atau di desa dan pedalaman akan ketinggalan. Sebab itu, di antara tumpuan kita ialah latihan, pendedahan anak-anak muda kepada peluang-peluang yang baru seperti mana dilakukan oleh Maybank dan juga inisiatif Bank Negara dan lain-lain bank, dan pendidikan. Dan saya tekankan umpamanya pendidikan. Saya mula nak fikirkan tentang komputer dan digital dan kecanggihan di sekolah-sekolah. Tapi bila saya tanya kedudukan tandas di sekolah, 8,600 sekolah tandas dalam keadaan rosak dan tidak digunakan. Jadi tak sempat saya fikir soal komputer, saya kena selesaikan masalah tandas dulu. Jadi ada orang sindir. Jadi saya pergi mana-mana, saya cek tandas. Jadi dia kata, Perdana Menteri tandas. Tak apalah. Tahun ini, sebelum kita fikir hal-hal yang lebih canggih, saya tengok perumahan Angkatan Tentera, polis, perumahan pegawai kerajaan itu, rumah yang robek-robek, bocor dan tandas rosak. Jadi terpaksa kita belanja bilion lagi untuk hanya perbaiki. Ini saya sebut perkara ini kerana ini kenyataan dia. Tapi kalau kita tunggu nak selesaikan semua ini dan tinggal digital transformation dan juga instrumen-instrumen baru, dan kita akan kalah dalam persaingan di dunia. Jadi oleh demikian, jalankan juga apa yang sudah lakukan sekarang. Dan di samping itu, kita harus ingat, tak ada makna kehidupan tanpa keinsanan, compassion dan manusiawi. Saya sekali lagi ucap terima kasih dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan program memperkasa PKS My Impact SME Hub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dan dimohon Datuk Seri untuk terus kekal di pentas bagi pelancaran program memperkasakan PKS My Impact SME Hub. Dengan segala hormatnya, majlis kini menjemput tetamu-tetamu kehormat untuk ke atas pentas bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan upacara pelancaran program memperkasakan PKS My Impact SME Hub hari ini. Dipersilakan. Dijemput Tan Sri Datuk Seri Zamzam Zairani menyerahkan kad berlogo Maybank kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan kiraan 3, 2, 1, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memasukkan kad berlogo Maybank ke podium pelancaran. Sila berikan tepukan gemuruh